أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. Subhanallahul azim. Tuan-tuan muslimin muslimat sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita panjatkan puji syukur pada Allah dengan izin taufik hidayah Allah Ta'ala tua. Pada malam ini kita sambung lagi bacaan tafsir Nurul Ihsan jilid yang pertama, masih dalam ayat berkaitan dengan Ramadan, berkaitan dengan puasa. Dalam pertemuan yang lepas berkenaan dengan perintah daripada Allah Ta'ala supaya makan dan juga minum hingga yatabayyana lakumul khaytul abyadu, hingga nyata bagi kamu oleh benang putih minal khaytil aswadi minal fajr, daripada benang hitam, iaitu daripada fajar shadiq. Yakni dibenarkan makan dan minum tidak lagi sebagaimana sebelum itu, yang saya dah cerita sebelum dalam kuliah sebelum ini. Singkat sahaja masa yang Allah Ta'ala bagi pada awal-awal disyariatkan puasa, iaitu hanya di antara waktu masuknya waktu maghrib sehinggalah masuknya waktu isyak. Selebih kurang ada dalam sejam lebih sikit lebih kurang. Waktu tu saja dibenarkan umat Islam di awalnya dibenarkan makan, dibenarkan minum dan juga dibenarkan bersama dengan pasangan. Tapi bila mana ada sahabat, antaranya ialah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, yang datang mengadu kepada Rasulullah, kami terlanjur masa yang diberi keizinan untuk makan, untuk minum, sempit, apatah lagi nak bersama dengan pasangan, terlalu sempit, terkejar-kejar. Maka akhirnya Allah Ta'ala perintahkan fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Maka Allah Ta'ala angkat hukum tersebut, Allah Ta'ala turunkan hukum yang baru, diringankan kepada umat
baginda Nabi sehinggalah sampai kepada kita hari ini boleh makan, boleh minum dan juga boleh bersama dengan pasangan kita pada waktu malam Ramadan. Bila bermulanya, yang ni yang dia sedang cerita pada kita, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Al khaytul abyad tu bayadun nahar, maknanya mari permulaan siang, maknanya fajar sadiq. Minal khaytil aswad iaitu sawadul lail, gelapnya malam. Maka asalnya para sahabat duk ingatkan ayat ni cerita bila kita boleh beza antara benang putih dengan benang hitam yang hakiki. Jadi ada sahabat yang simpan benang putih dengan benang hitam ni letak bawah bantal. Lepas tu duk tunggu tengok boleh beza tak lagi antara benang hitam dengan benang putih. Sebab duduk dalam gelap masa tu kan. Tidak macam zaman sekarang kita lampu cerah benderang gini. Zaman dulu tak ada lampu. Jadi selagi mana tak boleh nampak antara benang putih dengan benang hitam, maknanya boleh lagi lah. Tak masuk fajar lagi tu. Maknanya boleh makan lagi, boleh minum lagi, boleh lagi kalau nak bersama dengan pasangan. Sehinggalah Allah Ta'ala buat turun sikit lagi potongan ayat minal fajri. Itu dua patah. Dua patah tu Jibril buat turun kemudian tu. Asalnya turun hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Setakat tu. Jadi sahabat keliru. Ada yang ikat di beti, ada yang ikat di hujung jari, ibu jari ikat. Sebab apa? Nak tengok ni. Celak mata tengok, boleh lagi. Celak mata tengok, tak boleh beza lagi antara gelap antara benang putih dengan benang hitam. Tapi bila dah boleh beza tu maknanya dah mula cerah lah, maknanya fajar dah mula menyingsing. Tapi akhirnya diperbetulkan oleh Allah Ta'ala, turun ayat minal fajri. Maksud situ khaytul abyad dengan khaytul aswad tu bukan maksud benang yang hakiki, tapi maksudnya ialah daripada fajar. Kemudian Allah Ta'ala perintahkanlah sempurnakan puasa tu sehinggalah masuknya waktu malam. Bila terbenamnya matahari, bila jatuh matahari tak nampak dah di mata kasar kita, di pandangan mata kita, maka pada masa tu bolehlah kita berbuka puasa. Baik. Lepas daripada cerita tentang had puasa, maka mari pula nak cerita tentang bab i'tikaf. Allah Ta'ala cerita sikit-sikit je dalam ayat Quran. Perincian dia ulama buat dalam kitab fiqh lah pula. Ulama gabung ayat Quran, gabung dengan hadis lagi. Sehinggalah keluar satu bab, babus siyam. Keluar satu bab dalam kitab fiqh, babul i'tikaf. Tu ulama fiqh lah pula. Himpunkan ayat Quran, himpunkan hadis-hadis Nabi, buat keluar. Ni nama dia rukun, ni nama dia syarat. Bab tu besar sangat pahala orang alim. Sebab dia tolong memudahkan kerja kita orang awam ni untuk beramal ibadat. Kalau tidak kerana orang alim tolong susun, tolong himpun ayat ni berkait dengan puasa. So, jangan letak dia dalam bab solat. Ayat ni berkait dengan solat. So, tak ada lah dalam bab puasa. Maka kalau tak ada ulama yang tolong susun, nak harap pada kita payah-payah jawab dia tak beramal. Maka ulama memudahkan kerja kita untuk beramal. Nak mengaji fiqh, buka kitab fiqh. Nak tahu hukum hakam berkenaan dengan puasa, buka babus siyam. Daripada awal sampai akhir muka surat tu, cerita hukum hakam berkait dengan puasa saja. Babul i'tikaf, mula daripada awal bab sehingga akhir muka surat cerita tentang i'tikaf je. Adapun ayat Quran ni sikit saja Allah Taala cerita. Baik. Tengok, kemudian Allah Ta'ala sebut sini bab i'tikaf sebab dalam Ramadan tu ada waktu yang sangat-sangat elok untuk kita beriktikaf. Jadi dia selit sini hukum i'tikaf. Kata Allah Ta'ala, وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. Dan jangan, yakni haram, bukan jangan-jangan biasa ni.
Jangan dengan makna haram. Dan jangan kamu jima' akan mereka itu. Siapa mereka itu? Yakni perempuan. Siapa perempuan ni? Isteri kamu itulah. Dan jangan yakni haram kamu jima' akan mereka itu, yakni perempuan, yakni isteri kamu. Dan bermula, yakni padahal bermula kamu itu iktikaf pada masjid. Nak kena faham bab iktikaf pula lah. Nak detail tuan-tuan ngaji dalam fiqh. Saya sebut sepintas lalu je. Iktikaf ni dari sudut lughah, dari sudut bahasa, dia adalah al-mukthu. Kita menetap di mana-mana tempat lah dari sudut lughah. Kita menetap di situ untuk satu-satu tempoh masa. Itu dipanggil iktikaf. Cuma dari sudut istilah syarak, menetap tu di mana? Di masjid. Tu Allah Ta'ala sebut tu fil masajid. Hukum iktikaf ni, ijma' ulama' mengatakan bahawa iktikaf ni hukum dia sunat muakkad. Sunat yang sangat-sangat dituntut. Bukannya wajib iktikaf ni. Sunat. Yang lebih dituntut lagi ialah pada bulan Ramadan. 10 yang terakhir. Yang tu lebih-lebih lagi dituntut supaya kita melakukan ibadat yang berbentuk menetap di dalam masjid ni. Maknanya duduk di dalam masjid. Iktikaf ni bukan buat apa duduk. Duduk dengan tujuan nak melakukan ibadat lah. Ada ulama kata tafarragh, maknanya kosongkan diri kamu daripada buat benda lain. Duduk dalam masjid. Lepas tu nak buat apa? Bila dah kosong gitu, buat ibadat lah. Buat taat pada Allah Ta'ala, nak sembahyang sunat ke, nak baca Quran ke, nak berzikir ke, ataupun tak nak buat apa-apa, letih dah sembahyang, letih dah baca Quran, letih dah berzikir, nak duduk sandar saja. Tak apa juga. Tapi menetap tu di mana? Di dalam masjid. Macam tuan-tuan duduk sekarang ni lah. Tuan-tuan masuk dalam masjid tadi, sampai sembahyang maghrib tadi, masuk-masuk tu iktikaf. Niat iktikaf, nawaitul iktikaf fi hadzal masjidi lillahi ta'ala, aku berniat beriktikaf di dalam masjid ni kerana Allah Ta'ala. Berapa lama tu? Sampai habis sembahyang Isyak. Sampai habis sembahyang Isyak, niat dalam hati kita, bila habis sembahyang Isyak nanti aku nak balik lah. Yang tu tak ada kena mengena lah dengan hukum ni. Hukum tak boleh mubasyarah dengan orang rumah ni, dengan isteri ni. Yang ni sebab dia iktikaf lama. Dia nak duduk 2 hari, dia nak duduk seminggu, dia nak duduk lebih daripada tu. Maka ada hukum tambahan bagi orang yang beriktikaf lama ni. Adapun yang kita jenis masuk sekejap, lepas tu keluar, masuk sekejap, waktu masuk tu je lah iktikafnya, lepas tu keluar tu tak ada lah kita ibadat iktikaf. Yang tu tak ada kena mengena lah dengan yang ni. Baik, tengok. Ijma' ulama' mengatakan bahawa iktikaf tu adalah sunat muakkadah. Sunat yang sangat-sangat dituntut. Lepas tu, dia ada rukun lah. Ada rukun iktikaf. Ulama' lah ni susung pada kita ni. Rukun iktikaf ni, yang pertamanya ialah orang yang beriktikaf tu, kita. Yang pertama sekali ialah kita yang nak beriktikaf dalam masjid tu. Mestilah seorang Muslim. Maknanya kita boleh faham, kalau tak Muslim duduk dalam masjid, maka tak sah iktikaf dia. Kalau dia ni iktikaf sekalipun, duduk 10 hari, sebulan sekalipun, selagi mana dia non-Muslim, maka tak sah iktikaf dia. Yang kedua, mesti berakal. Bukan orang gila. Bila sebut berakal, maknanya keluarlah daripada situ orang yang beriktikaf tu orang berakal, orang gila. Orang gila ni kadang-kadang dia tak ada rumah dah. Dia duduk mana? Duduk masjid. Adakah dia sedang melakukan ibadat iktikaf? Tak lah, dia gila.
Walaupun dia duduk tidur masjid, oh sedap dia tu, pahala banyak. Sebab apa? Duduk tidur di masjid, pahala iktikaf dia. Segar ke tak segar dia tu? Tak segar, tak ada iktikaf. Nak orang yang berakal. Yang ketiga, mesti suci daripada hadas. Hadas mana ni? Hadas besar. Mesti suci daripada hadas besar. Maknanya kalau andai kata kita beriktikaf lah, katakanlah di 10 Ramadan, tidur di masjid lah kita malam tu, esoknya mimpi basah. Maka berjunublah kita kira mana pada masa tu. Maka kena keluarlah daripada masjid, pergi mandi, sama ada di tandas masjid ko, bilik mandi masjid ko, ataupun balik ke rumah mandi ko, lepas tu kena mari balik. Barulah sambung iktikaf kita. Sebab asalnya nak iktikaf 10 hari. Nak iktikaf 10 hari akhir Ramadan, tiba-tiba malam kelima mari mimpi. Mimpi pula mimpi basah. Bila dah mimpi basah kena keluarlah, terbatallah iktikaf kita. Sebab tu orang yang beriktikaf tu mestilah suci daripada hadas besar. Baik. Kemudian rukun yang kedua ulama sebut, saya sebut sepintas lalu ini. Rukun yang kedua, mestilah iktikaf tu berlaku di masjid. Tu Quran sebut tu, fil masajid. Bila Quran sebut fil masajid, maka jumhur ulama mengatakan iktikaf mesti di masjid. Bila sebut jumhur, maknanya adalah qaul yang tidak jumhur. Qaul yang tidak jumhur. Bahkan tuan-tuan kalau ingat lagi, waktu PKP dulu tak boleh ke mana kita tu ada je. Asatizah kita duk sebut dalam dalam online media sosial itulah, duk sebut dalam TikTok, dalam Facebook dan sebagainya, boleh beriktikaf hatta di rumah. Tu kelonggaran-kelonggaran yang ada dalam fiqh kita, dalam fiqh kita. Adapun kalau ikut pendapat jumhur ulama, maka iktikaf ni hanya boleh dilakukan di masjid. Masjid yang dilakukan solat 5 kali sehari. Adapun surau di office tu tak tu. Surau di office tu kan, orang tak semayang 5 kali sehari situ tak. Orang semayang zuhur asar ya paling tidak, habis-habis pun maghrib, subuh tak ada, isyak pun tak ada. Maka di situ tak boleh. Lepas tu di Malaysia kita ni banyak lagi lah istilahnya, madrasahnya, musallanya, suraunya. Tu perbahasan ulama luah lagi lah. Saya sebut sepintas lalu sebab ni bukan kitab fiqh. Ni tafsir Quran. Baik. Kemudian yang ketiga, rukun yang ketiga, orang yang nak beriktikaf tu, dia sebut tadi Muslim kan, termasuklah muslimat sekali. Perempuan pun boleh beriktikaf, tapi dengan syarat, dengan izin suami. Sebab Aisyah pernah minta dengan Rasulullah nak beriktikaf. Nabi benarkan Aisyah beriktikaf 10 akhir Ramadan. Bahkan hujung usia Nabi beriktikaf 20 Ramadan yang terakhir Nabi beriktikaf. Besarnya pahala iktikaf ni. Kita orang Melayu ni tak biasa dengan amalan-amalan ni. Kalau di negara Arab biasa. 10 hari terakhir memang masjid tak tutup. Lepas daripada semayang tarawih, maknanya orang akan duduk sampai ke subuh, maknanya 24 jam tak akan tutup. Sebab apa? Sebab dia ada pula salatul qiyam. Maknanya orang tak tidur malam. Habis solat tarawih yang nak balik, yang tak nak balik, duduk situ lah, duduk stay situ. Sebab orang Arab ni, antara ibadat yang jadi kegemaran orang Arab ni, baca Quran. Orang Melayu tak jadi tradisi baca Quran. Orang Melayu ni dia jenis suka solat. Solat lepas 2 rakaat. Tuan-tuan tengok orang Melayu ni dia suka solat. Tapi ambil Quran jarang sekali. Dibuka telefon banyak. Buka telefon orang Melayu aja. Orang Arab ni dia suka baca Quran. Jadi tak tutup masjid pun dia duduk dengan baca Quran. Duduk baca Quran situ. Sehinggalah imam naik untuk salatul qiyam. Semayang qiyam pula pukul 2 sampai ke subuh. Saya ingat waktu duduk universiti dulu gitu lah. Imam keluar pula pukul 2 untuk semayang qiyam pula sampailah ke sahur. Sahur balik sahur. Lepas tu
Sekarang kita di Malaysia ni lagi senang. Masjid-masjid pakat buat sahur 10 yang terakhir tu. Cuma masjid buka tak buka lah. Habis-habis buka masjid kita di Malaysia ni waktu untuk qiyamul lail lah. Bukannya buka sepanjang malam ataupun sepanjang malam 10 yang terakhir Ramadan, tidak. Sebab dia macam tak jadi satu tradisi amal ibadat di kalangan kita orang Melayu. Kalau jadi maknanya masjid kita hidup lah. Hidup dengan amalan i'tikaf khususnya 10 Ramadan yang terakhir. Kalau buka pun gelap dulu mak gitu lah. Sebab apa? Pakat duduk dalam gelap lah kau. Orang Arab duduk dalam cerah gini dia baca Quran. Baca Quran ramai-ramai. Lepas tu qiyamul lail pun ramai-ramai gitu. Kita dak tutup lampu sebab apa? Nak suruh khusyuk sikit, nak suruh menangis sikit. Nak suruh apa? Nak suruh orang tak nampak aku menangis. Ikhlas tak ikhlas? Ikhlas tak nanti cerah gelap. Duduk dalam gelap tak ikhlas boleh jadi. Benda tidak duduk cerah dalam gelap tu penentu kita ikhlas. Hati kita yang menentukan ikhlas tak ikhlas. Tak menangis lebih ikhlas daripada orang menangis. Menangis lebih ikhlas daripada orang tak menangis. Boleh jadilah kelakar. Tu benda yang tidak melibatkan zahir kita, batin kita. Baik. Mana tadi? Yang ketiga tadi iaitu niat. Bila nak melakukan satu ibadat kena ada niat lah. Pembeza di antara adat dengan ibadat. Ada orang duduk dalam masjid juga tapi dia tak niat. Jadi adat berhenti. Sebab apa? Sebab hujan. Masuk duduk dalam masjid dah tapi bukan niat nak iktikaf. Ada orang masuk dalam masjid sebab semata-mata niat nak beriktikaf. A dengan B, dua-dua berhenti hujan. Tapi B ngaji, A tak ngaji. A masuk tunggu hujan berhenti. Bila berhenti, sambung naik motor balik. B berhenti masuk dalam masjid juga. Sembahyang tahiyatul masjid, niat iktikaf sambil-sambil tunggu hujan. B boleh pahala iktikaf. A tak dapat apa-apa sebab dia jadi adat kebiasaan. Biasa orang berhenti sebab nak apa? Sebab hujan boleh jadi. Maka niat tu adalah pembeza di antara orang yang beriktikaf dengan orang yang tidak beriktikaf. Baik. Lepas tu niat iktikaf, niat iktikaf macam tuan-tuan niat lah. Nawaitul iktikaf. Lepas tu adalah dalam hati kita nak menetap tu selama mana? Nak menetap antara maghrib dengan isyak. Tu adalah dalam kepala kita tu. Nak menetap selama duduk dalam masjid ni. Lepas tu bila keluar habis iktikaf. Ada orang masuk Ramadan terakhir, 10 terakhir tu dia niat bawa beg siap-siap dah daripada rumah. Bawa kain selimut sekali, dengan bantal sekali bawa tu. Sebab apa? Sebab nak iktikaf di masjid selama 10 hari. Tu maknanya dia duduk dalam ibadat iktikaf tu. Walaupun dia keluar daripada masjid. Dia keluar daripada masjid tu sebab ada keperluan. Dia nak beli makan, nak cari makan kalau tak ada orang hantar makanan pada dia. Maka dia keluarlah pergi cari kedai makan untuk dia makan. Ataupun dia keluar kerana dia terbatal wuduk, dia nak masuk tandas, ataupun dia nak mandi, ataupun dia balik rumah sebab apa? Sebab dia tertinggal tu ini dan sebagainya. Ataupun rumah dia dekat dengan masjid, dia nak balik mandi kat rumah dia je. Lepas tu dia datang balik sambung iktikaf dia. Pada waktu tu la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Bukan maksud tak boleh menggauli isteri ni ketika duduk menetap dalam masjid dah. Jangan faham gitu ayat ni. Menggauli isteri ni dalam masjid tak semestinya beriktikaf, bila-bila masa pun haram. Duduk dalam masjid tak beriktikaf tapi menggauli isteri dalam masjid haram, situlah hukum dia. Ni dak ni waktu iktikaf ni kita keluar balik ke rumah. Dah 5 hari dah tak tengok bini, balik-balik tengok bini, naik angin pula contoh kan tuan-tuan orang muda kan, saya orang tua lain. Balik-balik tengok bini naik angin. Bila naik angin, maka mubasyarah dengan bini. Ingat perbuatan tu dilarang oleh agama. Sebab asal kita niat nak iktikaf 10 hari tu. Ni iktikaf yang sunat ni. Lain dengan nazar. Nazar jadi wajib lah. Ni cerita iktikaf yang sunat. Bukan iktikaf yang wajib. Iktikaf yang sunat. Sebab tu kita kena tahulah kemampuan diri kita berapa hari boleh iktikaf kita ni. Boleh aku sehari semalam. Sehari semalam dululah. Lepas tu balik rumah dulu. Cari apa-apa yang patut dulu. Tu mari sambung pula iktikaf.
Dah tahu dah perangai kita ni tak boleh lebih daripada 2 hari, lebih daripada 3 hari. Jangan duk buat 5 hari lah. Dah tahu dah perangai kita gitu. Sebab agama larang. Sebab asalnya sunat. Bila sunat, patutnya kalau kita tak buat, tak berdosa. Tiba-tiba kita duk buat benda sunat, kita pergi lakukan mubasyarah dengan bini. Boleh dosa haram. Tak bijak lah dia panggil. Sebab tu kemampuan diri kita tahu aku boleh qada 1 hari boleh mu tak apa mu 4 hari aku boleh qada 1 hari, aku 1 hari dulu lepas tu aku balik, lepas tu aku sambung pula. Itu kemampuan diri masing-masing, kecuali kita nak mujahadah. Nak mujahadah tu cerita lain, nak paksa diri. Baik. Lepas tu di masjid dengan niat. Yang keempat, rukun yang keempat ialah mesti menetap di dalam masjid tu lebih daripada qada. Dia ada qada dia. Kalau ikut mazhab Syafi'i, qada minimum yang apa? Yang dikira kita dah melakukan ibadat i'tikaf ialah lebih daripada qadar rukuk ataupun qadar sujud. Berapa kali sunat kita baca dalam rukuk? 3 kali. Dalam sujud 3 kali. Lebih sekali. Masuk yang keempat. Ya tu, i'tikaf tu. Tu qadar yang paling minimum kita beriktikaf dalam masjid. Tu mazhab kita, mazhab kita Syafi'i. Lepas tu mazhab lain ada yang kata mesti sehari semalam. Tu dan sebagainya lah. Yang tu tuan-tuan boleh lihat secara luas lagi dalam bab i'tikaf dalam kitab fiqh. Baik. Dan jangan yakni haram kamu jima' akan mereka itu yakni perempuan, yakni isteri. Dan bermula yakni padahal bermula kamu itu i'tikaf pada masjid. Turun ayat ini menegah bagi mereka yang keluar, buang di. Menegah bagi mereka yang keluar ia daripada masjid. Tu tengah-tengah i'tikaf tu. Lepas tu keluar daripada masjid. Dan yakni padahal lagi. Padahal ia i'tikaf, padahal dia duduk dalam ibadat beriktikaf, maknanya dia nak i'tikaf 10 hari. Dia keluar daripada masjid. Sedangkan dia duduk dalam ibadat i'tikaf. Maka jima' akan isterinya dan balik i'tikaf pula. Ayat ni turun pada orang tu adapun kita yang beriktikaf 1 malam, lepas tu esok subuhnya, lepas subuh kita balik, tu tak ada lah. Kena atas kita. Sebab kita balik tu lah baru mubasyarah dengan orang rumah katakanlah. Tak termasuk lah. Ni orang yang beriktikaf nak ambil 5 hari, lepas tu keluar hari yang ketiga, balik ke rumah dan sebagainya, melakukan mubasyarah dengan bini. Maka turun ayat ni larang. Sebab kita duduk dalam ibadat. Saya sebut pun tadi, i'tikaf ni ialah tafarrag. Nak mengosongkan diri kita daripada sekeliling, daripada makhluk. Maknanya nak bersibuk diri kita dengan Allah Ta'ala. Tiba-tiba keluar daripada ruang ibadah ni, pergi cari manusia, buat benda yang Allah Ta'ala larang. Tak boleh kita fokus nak beribadat pada Allah Ta'ala. I'tikaf ni nak tinggal. Bahkan berbuah-buah soal duniawi pun tak dibenarkan waktu beriktikaf. Kalau berbuah-buah soal bertanya khabar, ulama kata boleh lagi. Sebab apa? Sebab boring juga duduk dalam i'tikaf, nak baca Quran, nak semayang, nak berzikir saja. Tengok ada member sebelah tu tanya khabar, mari daripada mana, tak pernah nampak di sini. Tu boleh lagi. Tapi kalau sampai berbuah-buah soal duniawi, soal meniaga dan sebagainya, yang tu ulama kata tak boleh membatalkan pahala i'tikaf. Sebab asal tujuan i'tikaf ni kita nak fokuskan diri kita dengan ibadat dengan Allah Ta'ala, nak mendekatkan diri pada Allah. Baik. Habis itu bab i'tikaf. 1 ayat, tak sampai 1 ayat pun. Kemudian kata Allah, tilka hududullah. Bermula sekalian yang demikian itu hukum. Mana ni? Mulai daripada ayat puasa. Start daripada ayat kutiba alaikumusiyam sampailah kepada ayat wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid tu.
Kata Allah, tilka hududullah, bermula sekalian yang demikian itu hukum tu, mula daripada ayat puasa itulah segala had ataupun segala batas, segala sakatan, itulah segala had hukum Allah telah menghad akan dia akan hukum bagi sekalian hambanya, hamba Allah, supaya berhenti mereka itu hamba pada sisinya, pada sisi had. Pada sisi had tu. Tu Allah Ta'ala beritahu, ni sempadan. Hudud-hudud ni border lah. Border, sempadan. Ayat ni lebih kuat. Apatah lagi Allah Ta'ala iring dengan fala taqrabuha. Ada ayat Allah Ta'ala kata tilka hududullah fala ta'taduha. Ayat gini lebih kuat banding ayat fala ta'taduha. Allah Ta'ala beritahu ni hudud dia. Ni sempadan. Jangan dekat. Jangan dekat tu maknanya lebih kuat dengan fala ta'taduha. Kalau fala ta'taduha, jangan melangkaui, jangan melepasi. Ayat ni dekat pun tak boleh dah. Dengan sempadan tu. Maknanya kalau Allah Ta'ala bagi tahu puasa ni bermula daripada bila? Kalau umat awal dulu, bermula daripada terbit fajar sehinggalah masuk waktu maghrib, maka kamu kena puasa waktu tu. Jangan buat rajin nak puasa lagi, lepas daripada maghrib nak puasa lagi. Lepas tu waktu berbuka mula daripada maghrib sampai bila? Sampai waktu isyak. Waktu tu jelah. Jangan terlebih ni had batas dia. Ini hudud dia. Sama juga bila mari kepada hukum iktikaf ni. Aku tak benarkan kalau kamu dah beriktikaf di masjid, maknanya kamu keluar nak balik rumah untuk bersama dengan isteri. Tak benar. Allah Ta'ala tak benarkan. Maka jangan langgar. Ni batas dia. Ni sakatan dia. Ini hudud daripada Allah Ta'ala. Tilka hududullah. Fala taqrabuha. Maka jangan kamu hampir akan dia, akan had tu. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Seperti yang demikian itulah. Seperti yang demikian mana ni? Yakni segala hukum yang berkait dengan puasa tu. Seperti yang demikian itulah, yakni seperti segala hukum yang berkait dengan puasa itulah menyata oleh Allah akan segala ayat hukumnya bagi manusia. Mudah-mudahan mereka itu, yakni mereka itu manusia, memelihara mereka itu segala hormat. Hormat ni maknanya kehormatan bagi Allah Ta'ala. Hormat kepada Allah Ta'ala. Maknanya orang yang jaga hukum hakam Allah Ta'ala, orang yang jaga batas-batas hukum Allah Ta'ala ni, maknanya orang yang menjaga kehormatan Allah Ta'ala. Dia ibarat seperti seorang raja lah. Seorang raja ni dia ada batas-batas dia. Kita tak boleh langgar lah batas-batas dia tu. Sebagaimana yang saya pernah sebut kisah kan, viral. Yang di Pertuan Agong melawat ke bazar lah kot, kalau tak silap saya. Tak ingat dah, cerita lama ni viral ni. Bazar ataupun pasar malam gitulah. Biasa yang di Pertuan Agong ni mesti ada bodyguard dia. Jadi bila orang tengok Agong keluar, orang kata bersama dengan rakyat jelata, mestilah ada yang nak ambil kesempatan nak bergambar mesra dengan yang di Pertuan Agong. Jadi adalah pak cik seorang ni nak bergambar dengan yang di Pertuan Agong. Dia peletak tangan di belakang, baru nak letak baru olah tangan nak letak, nak pegang di belakang, bodyguard dia tarik dah tangan dah. Rupa-rupanya tak boleh gitu. Orang komen bawah tu, protokol tak boleh. Sebab apa? Dibimbangi orang yang nak bergambar tu ada alat-alat senjata yang tajam dan sebagainya. Kita duk berasa tak ada apa. Alah pakcik je pun, orang tua je pun. Apalah alat senjata yang ada di dia? Ada. Bodyguard kerja dia ada. Lepas tu cekak pula bodyguard dia. Cepat dia perasan tu. Sebelum sempat tangan tu singgah di body lagi, dia dah tarik dah tangan tu.
Dia tarik tu bukan kasar dak, dia tarik sambil-sambil digosok tangan pak cik tu. Dia nak bagi tahu secara apa? Secara isyarat bahawa perbuatan tu tak dibenarkan untuk orang-orang yang tinggi. Tu batas dia. Ada had boleh kita nak bergambar, tapi boleh tak dengan cara demikian? Tak boleh. Sebagaimana kita orang awam. Kita orang awam letak tangan atas bahu boleh lagi. Tuan-tuan bergambar dengan big boss boleh ke kita? Big boss tuan-tuan panggil itu kan datang sini kan. Tuan-tuan bergambar dengan big boss. Big boss tuan-tuan tahu ke? Ustaz Azhar Idrus lah big boss. Hari tu kan tuan-tuan panggil dia datang masjid ni. Tuan-tuan boleh bergambar dengan dia letak tangan atas bahu? Tak boleh kot dia. Ataupun bodyguard dia tak bagi kot kalau dekat-dekat itu. Sebab apa? Macam-macam lah orang ni. Dalam ramai-ramai tu ada orang yang suka, ada orang yang benci. Macam-macam. Jadi itu dipanggil had dia, batas-batas dia. Jadi orang yang melanggar batas tu maknanya orang yang melanggar kehormatan. Supaya kita bawa anak kita pergi ke rumah ataupun orang mari ke rumah kita. Dia ada batas-batas sebagai tetamu datang ziarah rumah tuan dia. Jangan sampai anak kita yang kita bawa tu naik sampai ke dalam bilik master bedroom tuan rumah. Walaupun master bedroom tuan rumah tu tak tertutup pintunya ataupun tak berkunci biliknya, jangan sampai anak yang kita bawa tu naik ke atas tingkat 1, masuk dalam bilik master bedroom, bawa keluar barang yang ada dalam master bedroom. Kita pun tengok, tak ada apa. Tu mak pak tak reti dia panggil. Kalau mak pak yang reti, dia bawa pergi rumah orang, anak dia nak naik tingkat atas tu dia tak bagi dah. Dia celak mata dah pada anak dia. Sebab apa? Dia tahu ni batas-batas yang boleh, yang bahagian atas tu batas-batas yang tak dibenarkan dah. Kalau tuan rumah kata tak apalah budak-budak. Budak-budak pun kita orang tua kita faham bahasa tu bahasa beradab dipanggil. Bahasa beradab. Tak apalah budak-budak biarlah dia main. Nak main-mainan, nak naik tingkat atas biarlah. Tapi kita orang tua ni kita tahu ni bahasa ni bukan bahasa benarkan pun, tapi bahasa beradab. Dah nampak anak kita ni nakal sangat. Nampak apa? Nampak terlebih sangat nak naik, asyik nak naik dia puas pergi tangkap kita. Maka tuan rumah katalah begitu, tapi balik kita orang yang tua ni, orang mak ayah ni kena fahamlah bahasa tu bahasa apa. Sebab apa? Setiap rumah ada kehormatan dia. Tuan rumah ni ada kehormatan dia. Apatah lagi anak kita masuk dalam bilik master bedroom, pergi cerita bilik dia mak tak kemas lah. Kain selimut tak lipat lah. Spender tergantung-gantung lah. Sudah. Tu kan kehormatan tuan rumah tu. Sebab tu kita nak masuk dalam rumah kena minta izin. Kadang-kadang kita nak masuk dalam rumah tu kena minta izin dah. Sebab apa? Boleh jadi anak perempuan dia tak tutup aurat lagi. Boleh jadi bini dia tak tutup aurat lagi. Bila tuan rumah kata, sila masuk. Maknanya dia dah ready untuk terima. Kita pergi terus masuk je. Kita melanggar kehormatan. Sebab tu dia ada batas dia. Allah Ta'ala lebih lagi. Ada batas-batas dia. Jadi kita yang melanggar batas-batas hukum Allah Ta'ala ni ibarat melanggar kehormatan Allah Ta'ala sebagai Tuhan. Baik. Tu Allah Ta'ala kata tilka hududullah fala taqrabuha. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Habis itu. Dimasuk ayat lain pula. Cerita bab makan harta secara batil pula. Kemudian Allah Ta'ala kata wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Dan jangan kamu, siapa kamu ni? Orang beriman rujuk kepada ya ayyuhalladzina amanu, tu tak habis lagi. Dan jangan kamu, yakni orang-orang yang beriman, makan akan segala harta kamu antara kamu dengan batil. Dengan batil ni maknanya dengan palsu. Mana-mana akad, mana-mana urusan muamalat yang tidak sah di sisi syarak, maka dia batil, dia palsu. Dengan batil yang haram pada syarak. Apa contoh dia? Seperti curi. Contoh dia seperti curi. Ambil barang orang secara belakang. Dia panggil curi. Ambil barang orang lain secara belakang, maknanya tuan dia tak tahu, tu dia panggil curi. Kalau ambil barang orang secara berdepan, tu dia panggil rampas. Curi ni kita ambil di belakang tuan dia.
Kita ambil selipar, turun masjid, ambil selipar, ambil motor, ambil helmet, ambil kereta dan sebagainya. Tu dia panggil curi, dia panggil. Lepas tu, kita ambil tu kadang-kadang bukan kita nak pakai pun. Kita ada selipar dah. Tapi sebab kita tengok ada harga selipar ni. Ada harga helmet ni. Motor ni kalau aku buka dia, aku jual ni, ada harga, ada nilai dia. Kita nak pergi jual lah, kita ambil tu. Kita kena tahu, jual beli kita nanti tidak sah. Dia orang curi ni, dia duk berasa dia ambil hak dia. Tapi kadang-kadang dia tahu pun bukan hak dia. Sebab apa? Macam mana dia boleh tahu bukan hak dia? Sebab dia jual murah. Kalau hak dia, dia tak jual lah murah. Betul tak? Mesti kalau dia jual hak dia nak untung. Benda dia beli 100, mesti dia nak jual 110 untuk dia untung RM10. Tapi sebab dia jual barang orang, barang dia curi, maka dia jual. Tak apalah 80 pun tak apalah. Janji aku boleh beli boleh beli pil kuda dia. Untuk RM80. Sebab apa? Sebab dia tahu tu bukan barang dia. Kalau dia berasa tu barang dia sekalipun, dia pergi jual pada orang lain, tak sah jual beli tu. Dia milik tu tak sah dah. Dia jual pada orang lain pun tak sah. Kalau orang lain tu tahu barang tu barang curi, maka orang tu tak boleh beli. Sebab apa? Tak sah pun jual beli tu. Bahkan kalau dua-dua tu tahu selepas daripada tu, kena hantar balik. Kena hantar balik barang tu. Orang yang curi tu kena bayar pula kerugian dia. Sebab bukan barang dia pun. Yang membeli tu pun tak tahu. Barang tersebut adalah barang curi. Dia yang bolehnya barang kita yang hakiki, baru kita boleh jual beli, baru sah jual beli, milik kita. Baik. Jadi salah satu daripadanya ialah makan harta secara batil ni haram pada syarak, seperti apa dia kata? Seperti curi. Dan rampas. Rampas, ambil harta orang secara berdepan. Lepas tu pergi jual, rampas dompet orang kita panggil. Tu kita panggil ragut pun istilah kita panggil juga. Lepas tu pergi jual. Maka tak sah jual beli tersebut. Dan seumpamanya tu ada lagi lah, banyak lagi. Antaranya ialah jual beli secara tipu. Ketika apa? Ketika online benda yang ori. Tapi bila orang dah beli, dah buat transaksi dah, atas pada orang tersebut barang yang tidak ori. Kan biasa kita duk tengok di komen-komen bawah tu kan, pas dia untung banyak dah, modal berapa sen je. Orang yang beli tu berapa ramai dah orang belinya, dia untung banyak dah, lepas tu dia tak jual lah, tak berniaga dah. Dia kena tahu kalau orang beriman, maka tu di antara jalan makan harta secara batil. Atau seumpamanya boleh juga dengan jalan judi. Jalan judi pun sama juga, makan harta secara batil, secara palsu, diharamkan oleh agama. Walaupun di antara A dengan B, main 5 orang judi, A dengan B ni pakat dah, A dengan B ni. A ketua, B ni maknanya kawan rapat dengan A. Asyik-asyik mu je menang kan, macam cerita Piramli. Cerita Piramli buka dadu tu berapa kali? Dia kena buka 3 kali ya. Kalau buka kali keempat, jawab dia aku kena. Jadi dia buka 3 kali ya. Buka 3 kali pun nombor sama je. Jadi A ni ketua, B ni kawan rapat dengan A. 3 lagi ni adalah orang yang main nak judi. Contohkanlah. Maka A dengan B ni pakat dah. Aku selalu dah menang, mau bagilah pada aku pula menang. Walaupun pakat dah. Tengok-tengok B menang. Dapat kat B sungguh duit tu, pertaruhan tu. Tetap haram walaupun dah berpakat dah. Bagi padamu. Dia tetap haram juga perbuatan tersebut. Kerana dia termasuk dalam judi. Baik. Wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamu. Isyadah. Kejam sini cepat. Isyadah. 8.40. Sikit. Wa tudlu biha ilal hukam. Dan kamu tunjuk dengannya, dengan harta. Tunjuk ni maknanya hulur. Menghulurkan.
dan kamu tunjuk yakni holo dengannya dengan harta kepada segala hakim-hakim dengan ni dipanggil bayan kepada tu dulu tu. Nak menerangkan holo duit tu sebab apa? Sebab rasuah. Orang Arab panggil riswah. Kita panggil rasuah. Ataupun Melayu kita panggil suapan. Apa makna suapan? Pemberian untuk membatalkan yang hak, menghakkan yang batal. Membatalkan yang hak, membatalkan yang benar, memalsukan yang benar dan membenarkan yang palsu. Itu dipanggil rasuah. Nanti akan datang isyarat bunyi dah. Sambung akan datang wallahu a'lam wa ilmuhul atam.